Saya bagi satu contoh. Kalaulah untuk mendapatkan kelainan dan saya nak merubah plot cerita tersebut, dah hampir 30 tahun, 40 tahun, boring lah cerita yang sama, jadi saya nak tukar plot tersebut. Katakan, selalu kita dengar Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah Isra ke Masjidil Aqsa di Madinah. Jadi kerana nak ubah, nak tukar plot tersebut, malam ni saya nak cerita Nabi Muhammad bermula di Kuala Lumpur, mungkin destinasi dia ialah London, destinasi dia ialah Paris, destinasi dia ialah Las Vegas, destinasi dia ialah California. Boleh ke tak boleh? Tak akan boleh. Plot penceritaan tak akan pernah berubah. Jadi jangan sesekali ubah ini kerana dia akan menghancurkan agama. Tetapi apa yang penting ialah perspektif, ibrah dan pelajaran. Baik. Surah Al-Isra adalah satu surah yang penting. Surah Al-Isra selepas surah An-Nahlu, surah lebah, dan sebelum surah Al-Kahfi. Jadi tiga surah ini ada pemaknaan yang cukup penting dalam pembangunan dan pengurusan seorang manusia. Dalam tiga surah ini ada kekuatan intelek. Dalam ketiga surah ini ada kekuatan emosi. Dalam ketiga surah ini ada kekuatan spiritual. Masing-masing ada di dalam setiap surah. Intelek, emosi dan spiritual. Baik, bila menyebut tentang surah Al-Isra, dia adalah surah yang ke-17 di dalam susunan tertib surah-surah di dalam Al-Quran yang mempunyai 111 ayat, dan surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di bumi Mekah. Baik, pernahkah tuan-tuan mendengar nama lain bagi surah ini? Nama lain bagi surah ini selain surah Al-Isra, apa nama lain bagi surah ni? Surah Bani Israel. Kerana dalam surah yang sama ini Allah menceritakan tentang golongan Bani Israel. Baik. Pertama ialah dalam surah Al-Isra, inilah satu-satunya ayat yang diinformasikan oleh Allah berkaitan dengan peristiwa Isra. Peristiwa Isra. Bukan sahaja satu ayat dalam surah ini, bahkan satu ayat inilah yang satu-satunya daripada keseluruhan Al-Quran. Carilah seluruh ayat dalam Al-Quran, informasi tentang peristiwa Isra tak akan ada kecuali ayat pertama surah Al-Isra. Dan ini sudah cukup untuk membuktikan kepada kita selaku manusia yang beriman kepada Allah dengan mempercayai kisah ini. Kerana siapa yang bagi tahu? Allah yang bagi tahu, Allah yang informasikan, Allah yang merekodkan kejadian peristiwa ini menerusi ayat ini. Di samping kekuatan dia dengan tambahan hadis-hadis dan riwayat-riwayat daripada Rasulullah yang datang daripada sahabat-sahabat yang bersifat benar. Walaupun satu ayat, ingat, sudah cukup membuktikan peristiwa ini adalah benar. Kenapa saya mengatakan demikian? Kerana ada sejenis golongan manusia, walaupun sudah didatangkan riwayat-riwayat daripada hadis-hadis Nabi, tetapi berkemungkinan kisah itu tidak disebutkan oleh Allah secara direct dalam Quran, mereka sanggup untuk menolak hal tersebut. Satu lagi contoh saya bagi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis Nabi ada cerita tak pasal Ya'juj Ma'juj? Ada. Walaupun bilangan ayat di dalam Al-Quran sikit saja Allah cerita pasal Ya'juj Ma'juj, cukup untuk membuktikan.
Tetapi bila dinisbahkan dengan kewujudan Dajjal, ni bahaya. Bukan bahaya pada diri Dajjal itu sendiri. Bila informasi tentang Dajjal hanya kita dapati daripada hadis-hadis Nabi, tetapi bila golongan ini melakukan riset, cek balik dalam Quran, dalam surah Fatihah tak ada pasal Dajjal, surah ni tak ada pasal Dajjal, dalam mana-mana ayat tak sebut pasal Dajjal, mereka sanggup menolak kewujudan dan keberadaan Dajjal. Walaupun yang cerita pasal Dajjal itu hadis Nabi, tapi sebab tak ada dalam ayat Quran, Dajjal tak ada, Dajjal tak wujud. Sebab tu saya nak mengingatkan tadi, peristiwa Isra' walaupun cuma satu ayat dah cukup dah, sekurang-kurang. Tapi kalau tak ada, itulah bahana yang terjadi kepada sebahagian kita orang beriman. Kita terima hadis Nabi, tapi depa ni kalau tak ada dalam Quran, dia bantai tak ada jugalah. Okey, surah Al-Isra' kenapa begitu penting? Selain daripada tentang Al-Isra', yang kedua ialah Allah nak menceritakan sisi nama lain bagi surah ini. Surah apa tadi? Bani Israel. Merujuk kepada satu golongan yang beriman suatu ketika dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Bani Israel. Kerana dahulu mereka pernah beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka pada waktu itu, Musa dan Harun. Mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa pada waktu itu, iaitu kitab Taurat. Tetapi dalam masa yang sama, selepas kewafatan Nabi Allah Harun, wafat Nabi Allah Musa, maka berlakulah permulaan pelanggaran dari sudut akidah, dari sudut syariat, dari sudut menentukan hukum halal dan haram. Mereka telah langgar sebahagian daripadanya. Dan Allah menceritakan tentang Bani Israel dalam surah Isra' ni sebanyak 2 plot. Plot yang pertama bermula ayat yang kedua sampai ayat ke-8. 1. Plot yang kedua hujung ayat 101 sampai ayat 104. 2 plot ni Allah cerita tentang siapa? Bani Israel. Isi yang ketiga surah Al-Isra', Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimanakah antara cara kaedah dia menurunkan hujjah kepada manusia. Cara Allah menurunkan hujjah kepada manusia banyak dalam Quran. Tapi dalam surah Al-Isra' Allah cerita 2 kaedah, 2 cara bagaimana dia menurunkan hujjah kepada manusia. Pertama ialah dengan mendatangkan wahyu, firman-firmannya menerusi nabi-nabi dan rasul tertentu. Yang kedua ialah melalui mukjizat, pengukuhan mukjizat untuk membenarkan nabi dan rasul. Ini terbukti Allah menceritakan hampir 5 ayat berkaitan dengan mukjizat dan 10 ayat berkaitan dengan tauhid, iaitu tauhid dalam bentuk mana? Tauhid dalam bentuk dalil-dalil ayat Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah di dalam surah ini juga Allah menceritakan tentang amalan 3 serangkai. Pernah dengar atau tidak? Amalan 3 serangkai. Ini adalah istilah ilmu tafsir. Yang dimaksudkan amalan 3 serangkai bermula dari ayat 23 sampai ayat 39. 23 sampai 39 itu ada amalan 3 serangkai. Ringkas dan mudah. Pertama,
jangan sesekali mensyirikkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasalah berbuat kebaikan. Dalam istilah agama, senantiasa melakukan amalan yang soleh. Dan yang ketiga, jangan sesekali menzalimi, bukan sahaja diri sendiri, bahkan lebih jauh, jangan sesekali menzalimi manusia ataupun insan lain.